Assalamualaikum. Salam sejahtera. Tak cakap. Tamadun Cina. Tamadun Cina merupakan tamadun terawal di dunia berbanding tamadun Mesir dan India. Tamadun ini juga pertama kalinya dijumpai di lembah Sungai Kuning ataupun dikenali sebagai Huanghe di utara China sekitar tahun 4000 sehingga 2000 sebelum Masihi. Tamadun ini memiliki sifat terbuka, integratif dan dinamik. Dalam topik ini, saya akan mengupas perihal dalam berbagai bidang yang terdapat di dalam tamadun ini. Sains dan teknologi Cina. Keistimewaan sains dan teknologi Cina lama menekankan pada dua aspek, iaitu sifat kegunaan dan pandangan keseluruhan. Kejayaan sains dan teknologi lama Cina adalah seperti catatan rekod kajian cuaca, pengukuran bentuk langit, kaedah takwim. Dalam aspek teori Yin Yang, merupakan satu pandangan pembentukan kuasa alam yang bertentangan, iaitu ia melalui proses pertentangan, pergabungan dan perubahan. Dan Wuzhing, 5 elemen iaitu logam, kayu, air, api dan tanah. Teori Yin Yang dan Wuzhing merupakan asas falsafah dalam perkembangan sains dan teknologi Cina, ilmu perubatan anatomi dan ilmu menjaga kesihatan. Ilmu farmakologi Cina. Pada masa negara berperang dan dinasti Qin dan Han sudah terbentuk teori ilmu perubatan Cina. Karya-karya yang mewakilinya ialah Wang Di Naijing. Buku ini disusun semula pada dinasti Tang dan Song sebanyak 18 jilid, 162 bab. Buku ini membicarakan anatomi manusia pada keseluruhan. Shang Han Cai Bin Lun bicara rantaian penyakit dari jangkitan dingin. Buku ini juga dari segi sistem teori membicarakan dengan konsep keseluruhan, iaitu persekitaran alam dan penyakit mempunyai hubungan kait dengan kesihatan manusia. Teori Yin Yang. Teori Yin Yang merupakan percanggahan pertentangan dari dua aspek positif dan negatif sesuatu benda. Ia juga saling bergantung di antara satu sama lain, dan ia juga saling melenyap dan menghidup antara satu sama lain. Konsep Wuzhing. Wuzhing terdiri daripada 5 elemen, iaitu logam, kayu, air, api dan tanah. Konsep ini saling mengawal dan saling mengatasi antara satu sama lain, seperti api dengan air. Kedua-dua konsep ini diguna pakai dalam perubatan Cina. Bidang matematik. Dalam aspek matematik telah mencipta sistem nilai anjakan angka puluh. Pada dinasti Wei Jin, selatan dan utara terdapat kaedah perkiraan seperti Jiu Chang Xuan Shu. Pada dinasti Song dan Yuan, terdapat juga ilmu kira-kira. 4 penciptaan agungnya, teknik membuat kertas, percetakan, bahan letupan dan juga kompas. Sekalipun tamadun Cina wujud sezaman dengan tamadun lain, di dunia ini ia tetap berjaya mengekalkan identitinya sendiri. Seperti juga tamadun lain, sungai tetap menjadi tumpuan manusia dalam membina tamadun bangsa dan negara. Kerana dari sinilah bermulanya kelangsungan manusia dalam usaha membina kehidupan melalui pertanian, peternakan, perundangan, pertukangan dan sebagainya, untuk mencipta atau menghasilkan sesuatu inovasi untuk kegunaan serta urusan seharian. Baiklah, sekarang mula kita akan mengupas sumbangan Islam terhadap tamadun Cina. Sumbangan Islam di Cina. Muslim di Cina telah menyumbang kepada 1.3% daripada jumlah penduduk Cina yang berkembang melalui 4 dinasti, iaitu dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Yuan dan dinasti Ming. Faktor-faktor kedatangan Islam ke Cina. Pertama, perdagangan. Bermula di pelabuhan Fukien, tempat berkumpulnya pedagang-pedagang dari negeri Arab. Kedua, jalan sutera dan jalan laut. Jalan yang menghubungkan orang Persia dan Arab dengan Cina secara mudah.
Faktor-faktor lain antaranya usaha kerajaan menghapuskan golongan gasar membuka peluasan pengaruh politik, galakkan Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, tokoh-tokoh penting yang telah mempertemukan dan memperteguhkan nilai-nilai Islam dengan tamadun Cina seperti Wang Dayu, Yusuf Madezin, Yusuf Mazu dan Liu Zi. Laksamana Cheng Ho, orang pertama menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan luar negara Cina seperti Melaka dan Arab. Pelayarannya telah membuka jalan perdagangan di antara kedua-dua kerajaan. Terdapat catatan-catatan rasmi dari 618 sehingga 709 Masihi. Dapat disimpulkan Islam sampai ketika zaman keagungan Cina, dinasti Tang. Sejarah kedatangan Islam ke Cina. Teori pertama, penghantaran utusan daripada Maharaja Tang kepada Nabi Muhammad SAW. 3 pendakwah dihantar, hanya 1 pendakwah selamat sampai. Pendakwah tersebut mula menyebarkan Islam di Cina. Teori kedua, Khalifah Uthman bin Affan menghantar Sa'ad bin Abi Waqqas pada 651 Masihi untuk menyampaikan hadiah dan dakwah kepada Maharaja Kaohsiung dan rakyatnya. Maharaja Cina menghormati ajaran Islam kerana ada persamaan dengan ajaran Confucius. Malah mengarahkan sebuah masjid dibina. Apabila hubungan rasmi terjalin, ramai orang Arab dan Parsi datang ke negeri Cina untuk berdagang dan juga urusan keagamaan. Teori ketiga, tentera Islam di bawah Qutaibah bin Muslim menjalankan penaklukan ke atas bandar Kakhar, ibu kota Turkistan Timur pada 714 Masihi. Maharaja Cina diseru memeluk Islam. Teori keempat, pada 757 Masihi, Jeneral Lian Chen memberontak menentang Maharaja Susung. Maharaja meminta Khalifah Abbasiyah iaitu Khalifah Al-Mansur mengirimkan 4,000 tentera Islam berbangsa Turki. Mereka terus tinggal dan berkahwin dengan wanita Cina tempatan. Teori kelima, pendakwah melalui laut bersama-sama dengan pedagang. Penyebaran Islam di bandar-bandar seperti Shanghai, Guangzhou. Teori keenam, pada 4 Masihi, Raja Turkistan Timur memeluk Islam. Ini memudahkan lagi penyebaran Islam di Turkistan Timur dan Cina. Teori ketujuh, masyarakat Uyghur di Turkistan Timur memeluk Islam. Mereka kemudiannya menyebarkannya di Turkistan Timur dan Cina. Teori ke-8, Maharaja Cina mula tertarik dengan kebaikan agama Islam. Pendakwah telah dijemput secara rasmi. Pendakwah tersebut dapat menyebarkan Islam dengan selesa dan bebas. Faktor masyarakat Cina memeluk Islam dengan mudah kerana ajaran agama Islam mudah difahami. Terdapat banyak persamaan di antara Islam dan Konfusianisme, keadilan, toleransi, belas kasihan. Sumbangan Islam dalam tamadun Cina bidang perubatan. Tamadun Islam pelopor ilmu perubatan dunia, melahirkan sarjana-sarjana cerdik Islam seperti Al-Razi, Ibn Sina dan Al-Kindi. China ialah sebuah negara yang besar, telah membina peradaban awal manusia yang menunjukkan keunggulan dan kekayaan ketamadunan mereka. Dari berbagai aspek, termasuklah politik, ekonomi, kepercayaan dan sosial yang unik. Sumbangan tamadun Cina pada peradaban dunia sangat besar. Berbagai kesan peninggalan dapat dilihat daripada berbagai bidang dan aspek. Di dalam konteks masyarakat Indonesia, kehadiran masyarakat Cina serta budayanya yang unik telah memperkayakan dan mengukuhkan lagi peradaban dan kehidupan hari ini untuk pelbagai kaum. Sekian. Ayolah sangat kan. Mabuk studio dari sini ya. Mabuk studio pun tak susah tu. Inilah bermulanya kelangsungan manusia dalam usaha membina kehidupan. Sesuatu yang pasti dan selamat sejahtera serta lancar awal.
Dia tak payah serta. Dia cakap orang tu.